I touched this pen, I saw this place. Someplace amazing. And it felt like anything was possible. And then it was gone. What do you want? I want you to take me to the place I saw when I touched this. Where'd you get that? I know that you were there. Who are you, kid? They followed you here? Sean Francis Walker, you are now harboring a fugitive element. Release her to our custody. You have 1 minute to comply. Thanks. Don't thank me yet. What was that? Come on! Get in! How is this a good idea? You ain't seen nothing yet. Hang on! You wanted to see Tomorrowland. Here it comes. Assalamualaikum, nama saya Nur Isra Kamila binti Roslan dari kelas PA 23520. Tomorrowland adalah sebuah filem pertulangan misteri fiksi ilmiah daripada Amerika Syarikat pada tahun 2015 terbitan Brad Bird. Brad Bird menulis senario filem ini bersama Damon Lindelof dan manakala bagi penulisan jalan cerita pula bersama Damon Lindelof dan Jeff Jensen. Syarikat produksi filem Tomorrowland adalah Walt Disney Pictures A113 Production dan diterbitkan oleh Walt Disney Studio Motion Picture. Tarikh keluaran filem ini pada 9 Mei 2015 di Disneyland dan 22 Mei 2015 di United States. Tempoh siaran filem ini berdurasi selama 130 minit. Filem ini juga menceritakan tentang seorang penemu jenis dan remaja penggemar sains yang memulakan perjalanan ke dimensi alternatif yang dikenal sebagai Tomorrowland, di mana tindakan mereka secara langsung mempengaruhi dunia dan diri mereka sendiri. Sinopsis filem Tomorrowland mengisahkan tentang dua zaman yang berbeza, iaitu pada masa kini dan pada masa hadapan. Frank dan Katie mengenali antara satu sama lain daripada awal filem. Frank mempunyai personaliti saintis yang lama, manakala Katie pula seorang yang optimis. Seorang gadis bernama Antena menemui mereka dan dia memberikan satu pin berhuruf T padanya. Antena pula adalah robot daripada masa hadapan dalam misi untuk mencari yang terpilih untuk mengubah masa depan. Dalam filem ini, Casey adalah watak utama yang mempunyai kepoyaan untuk melihat suasana apa yang berlaku di Tomorrowland apabila dia menyentuh pin tersebut. Casey tertarik dengan suasana yang dilihat di Tomorrowland kerana oleh teknologi yang canggih dan dia cuba mencari jalan ke dunia Tomorrowland atau seseorang yang boleh membawanya ke sana. Semasa pencarian, dia bertemu bersama Frank dan Antena. Terdapat mesin yang melukis masa hadapan di Tomorrowland di mana bumi akan musnah dalam masa 2 bulan yang akan datang. Disebabkan ini, Katie, Frank dan Antena bersetuju untuk pergi ke Tomorrowland untuk mengubah dan menyelamatkan masa depan. Dalam perjalanan ke dunia Tomorrowland, mereka dikejar oleh sekumpulan robot yang tidak membenarkan mereka untuk memasuki Tomorrowland, namun mereka berjaya memusnahkan mesin yang menunjukkan kemusnahan pada masa depan. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Farhain binti Yasmin, nombor ID Plaza 2023375643. Seterusnya saya akan menerangkan tentang analisis ideologi filem Tomorrowland. Terdapat 4 ideologi yang terdapat di dalam konteks filem ini, termasuklah humanism, rationalism, empiricism dan optimism. Pertama sekali, humanism. Ideologi ini diperlihatkan lagi apabila Casey mencari kebenaran mengenai pin Tomorrowland yang secara tidak sengaja ditemui dalam bagasinya di balai polis pada minit ke-25.50. Casey membuat banyak percubaan untuk mengetahui lebih lanjut tentang pin sepanjang filem ini dan menghadapi banyak kesukaran. Namun yang demikian, dia tidak pernah berputus asa.
Seterusnya, empiricism. Semasa Frank Walker masih kanak-kanak, dia melawat Tomorrowland di mana dia melihat pelbagai jenis teknologi masa depan yang canggih dan banyak belajar sehingga dia diusir dan dilarang pulang kerana dia telah mencipta teknologi yang tidak sepatutnya dia cipta. Adegan ini menggambarkan ideologi empiricism di mana ia menunjukkan bagaimana Frank menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya semasa kecil untuk kehidupan dewasa yang membuktikan ideologi ini. Ketiga, rationalism. Dalam filem ini menggambarkan bahawa Athena memberitahu Frank bahawa dia telah memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri untuk meletupkan wanita demi menghentikan kemusnahan yang berlaku. Jelas dari tempat kejadian bahawa Casey dan Frank kedua-duanya membuat keputusan berdasarkan rasional. Akhir sekali, optimism. Casey Newton memberitahu bapanya bahawa dia akan mencari penyelesaian dan menyampaikan kata-kata yang menggalakkan, seperti yang dilakukan oleh bapanya sebelum ini, menunjukkan pandangan dunia yang optimis dan sentiasa cuba berfikiran positif. Casey juga mengingatkan bapanya tentang kata-kata yang menggalakkan yang biasa dikatakan kepada Casey dan bagaimana dia masih berpegang teguh kepada kata-kata tersebut. Kita beralih pula pada isu semasa yang wujud pada zaman kini. Isu semasa perdana yang dapat kita lihat kini termasuklah manusia lebih bergantung kepada logik akal lebih daripada membuat rujukan berteraskan agama yang berpadukan Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya, masyarakat cenderung melakukan sesuatu keputusan mengikut common sense, bukannya berpadukan Islam. Bukan itu sahaja, lahir masyarakat berfikiran Islam liberal di mana Muslim liberal menegaskan promosi nilai-nilai progresif seperti demokrasi, kesaksamaan jantina, hak asasi manusia, hak LGBT, hak wanita, pluralisme agama, perkahwinan antara agama, kebebasan bersuara, kebebasan berfikir dan kebebasan beragama, perintangan terhadap teokrasi dan penolakan total terhadap Islamisme dan fundamentalisme Islam, dan pandangan moden tentang teologi Islam, etika, syariah, budaya, tradisi dan amalan ritualistik lain dalam Islam. Hai, Assalamualaikum. Saya Nazira Binti Maniza. Untuk slide kali ini, saya akan membentangkan tajuk faktor kemunculan ideologi barat. Antara salah satu faktor kemunculan ideologi barat ialah pegangan umat Islam yang lemah. Oleh itu, sebagai individu yang menganut agama Islam, haruslah membuktikan diri mereka untuk belajar ajaran agama Islam lebih mendalam. Walaupun mereka telah menganut agama Islam secara warisan, mereka juga perlulah membuktikan lagi supaya mereka mencari lagi banyak penjelasan untuk mengenal lagi ajaran agama Islam yang lebih baik. Faktor yang seterusnya ialah pengaruh daripada media massa. Hal ini demikian kerana ia tersebar melalui media elektronik iaitu televisyen dan radio maupun media sosial iaitu melalui Instagram, Twitter, Facebook dan blogger. Setelah itu, media sosial ini telah memberi impak yang meluas terhadap semua golongan masyarakat, terutamanya bagi golongan remaja yang semakin jinak dalam penggunaan media massa. Sebagai contoh, fashion pemakaian dan gaya rias budaya barat yang semakin menular telah menjadi kegemaran dan kegelilaan remaja sekarang untuk mengikuti peredaran masa. Begitu juga dengan kemasukan filem dan web yang berunsur lucah yang semakin sukar untuk ditapis. Seseru sebagai ibu bapa haruslah memantau penggunaan media sosial anak-anak mereka bagi memastikan tiada sebarang budaya barat yang mempengaruhi anak mereka. Selain itu, punca berlakunya penerapan ideologi barat ialah kurang pengetahuan terhadap kesan pemikiran barat di mana ia telah memberi impak kepada masyarakat umat Islam. Secara logiknya, tidak semua elemen-elemen yang datang daripada barat perlulah ditolak. Malah, ada beberapa kebaikan yang boleh kita ambil bagi meningkatkan taraf pemikiran dan kehidupan kita secara proaktif dan progresif. Walau bagaimanapun, setiap hujah daripada mereka haruslah ditapis dan diselidik secara teliti agar tidak menerima bulat-bulat tanpa sebarang keraguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Razia binti Abdul Rafa. Berdasarkan filem Tomorrowland ini, kita dapat menyaksikan banyak impak dan kesan kepada manusia, terutamanya umat Islam. Kesan yang pertama ialah memisahkan kebergantungan manusia dengan unsur agama. Berdasarkan filem ini, mereka cuba untuk menerapkan ideologi humanism dengan memaparkan babak yang seolah-olah manusia tidak perlu bergantung kepada Tuhan maupun agama. Fahaman ini boleh menjejaskan kedudukan amal perbuatan zahir di sisi iman sebagai seorang Muslim kerana unsur ideologi ini menolak sebarang petunjuk daripada agama dan hanya bertuhankan akal fikiran manusia sahaja. Jelaslah, fahaman ini boleh mendorong kepada pemikiran murjiah yang hanya meletakkan iman di dalam hati tanpa sebarang peranan terhadap kehidupan lahiriah mereka. Selain itu, kesan yang kedua, memecah belahkan perpaduan masyarakat. Dalam filem ini, mereka menyuntik satu aliran pemikiran yang dinamakan rasionalism, yakni menyifatkan bahawa pengetahuan seseorang diperolehi dengan cara berfikir tanpa mendahului hukum ahkam agama. Hal ini akan memberi kesan kepada masyarakat apabila mereka tidak mempunyai persefahaman dalam kalangan mereka sendiri. Contohnya, saling bergaduh antara satu sama lain kerana tidak mempunyai pandangan logik akal yang sama. Ini sekaligus merendah-rendahkan hukum agama yang jelas sekali berdasarkan jalan yang tepat dan benar. Bahkan kitab suci Al-Quran juga tidak dijadikan rujukan utama kepada golongan rasionalisme ini. Kesan yang seterusnya ialah ilmu pengetahuan manusia hanya berdasarkan pengalaman semata-mata. Berdasarkan filem ini, kita dapat lihat kesan ideologi empiricism yang beranggapan bahawa manusia mengetahui sesuatu perkara hanya berlandaskan pengalaman panca indera.
Ideologi ini menentang adanya naluri seseorang manusia dan seseorang itu tidak lagi memerlukan agama, tetapi sebaliknya menggunakan panca indera dan pengalaman sebagai ilmu pengetahuan dalam hidup. Ini juga berkait rapat dengan wahyu seseorang kerana boleh menimbulkan rasa ragu-ragu dan ketidakpercayaan terhadap sesuatu perkara. Jelaslah bahawa pemikiran ini tidak mempercayai kitab suci Al-Quran dan Sunnah kerana mereka berpegang teguh dengan pengalaman panca indera semata-mata. Seterusnya ialah cara-cara untuk mengatasi ideologi barat. Umat Islam haruslah mempelajari semula ajaran Islam dengan bersungguh-sungguh agar dapat memahami kembali segala kewajipannya sebagai hamba Allah SWT dan mengetahui bahawa kewajipan mereka untuk berjihad sebagai umat Islam adalah dengan menegakkan Islam di zaman sekarang. Hanya dengan ilmu pengetahuan yang tinggi dapat menentukan baik buruk dalam membuat sesuatu keputusan serta memelihara dari kesesatan dan menimbulkan perasaan takut terhadap Allah SWT. Pencerahan dan kebangkitan umat Islam hari ini akan dapat benar-benar menghancurkan pengaruh ideologi sesat di dalam masyarakat umat Islam zaman sekarang. Salah satu usaha yang perlu dilakukan dalam mencapai pemahaman sekular ini adalah para ilmuwan Islam haruslah mengadakan kelas-kelas pengajian agama dan berusaha memberi gambaran sebenar kepada umat Islam dalam pelbagai cara, salah satunya seperti penulisan ilmiah, ceramah, kempen kesedaran dan sebagainya tentang bahayanya sekularisme ini dan mendidik mereka agar dapat menguasai semua ilmu dan prinsip-prinsip Islam supaya mereka tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Islam. Selain itu, ilmuwan Islam mestilah menghidupkan sunnah dalam kehidupan dan menzahirkan keunggulan Islam, bersatu menolak dan mengkritik para intelektual sekular agar fahaman mereka tidak menular dalam fikiran umat Islam. Pihak kerajaan dan NGO perlulah mengadakan halaqah-halaqah Al-Quran secara percuma kepada umat Islam tanpa mengira kedudukan bangsa dan umur dan dijalankan secara berkala dalam seminggu. Mereka yang berkelulusan agama haruslah memperuntukkan masa untuk umat Islam agar mereka lebih memahami dan cuba untuk mengamalkannya dalam kehidupan Islam yang sebenar berdasarkan panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum, nama saya Nurul Fatin Safwana binti Hamsan. Kesimpulannya, ideologi barat ini telah menunjukkan impak yang positif dan negatif kepada mentaliti pemikiran, kefahaman dan logik masyarakat dunia. Berdasarkan filem Tomorrowland karya Brad Bird, impak positif yang telah ditunjukkan adalah manusia perlu menggunakan kepakaran yang telah dianugerahkannya dengan sebaiknya agar mampu memberi manfaat kepada generasi akan datang. Selain itu, manusia yang mempunyai pemikiran luas dan realistik mampu memandu ke arah kemajuan negara selaras dengan era permodenan teknologi pada masa kini. Walau bagaimanapun, filem ini masih mempunyai unsur negatif yang mampu memanipulasikan pemikiran seorang manusia. Seorang manusia Muslim perlulah berpegang kepada logik, kefahaman agama dan akidah yang tinggi dalam dirinya agar pemikirannya tidak melampaui batasan agama kerana ianya mampu menggugat keimanan dalam diri dan kepercayaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, terdapat beberapa cara membendung ideologi barat ini, antaranya adalah ibu bapa perlu memainkan peranan terpenting dalam mencorakkan generasi akan datang dengan cara memberikan pendidikan dan pendedahan sepenuhnya berkaitan dengan agama dan dunia sejak kecil lagi. Sekiranya ibu bapa leka terhadap perkara berikut, maka terlahirlah generasi yang sering leka dengan kebebasan dunia kerana mereka beranggapan bahawa barat itu memberikan lebih banyak kebebasan tanpa batasan kepadanya. Selain itu, organisasi masyarakat juga perlu memainkan peranan dalam mengimarahkan lagi aktiviti yang dapat meningkatkan kesedaran tentang ideologi barat dengan cara memperbanyakkan lagi program perbahasan berkaitan isu semasa dan amalan cara hidup Muslim yang sebenar dalam kehidupan seharian melalui cara pemakaian yang menepati ciri Islam yang sebenar. Aktiviti seperti ini mampu memberikan contoh dan pengaruh yang positif kepada agama lain tentang keistimewaan agama Islam. Negara boleh mewajibkan pendidikan falsafah dalam semua jenis pendidikan dalam negara agar pelajar dapat menyedari dan tidak mudah ditipu dengan propaganda barat. Undang-undang negara juga harus diperketatkan bagi mengelakkan lebih banyak anasir luar masuk ke dalam negara kerana ianya juga mampu mempengaruhi mentaliti masyarakat. Malah lebih teruk lagi adalah apabila masyarakat mula menormalkan amalan barat dalam kehidupan seharian mereka. Akhir sekali, cara-cara seperti berikut haruslah dipraktikkan agar syariah Islam dapat dikekalkan lalu ideologi barat dapat dibendung sekiranya akidah dan pemikiran masyarakat dapat dipelihara. Dengan ini, lahirlah generasi yang berkualiti mampu menerajui negara pada masa akan datang ke arah yang lebih baik dan lebih bertamadun. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.